Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Semua sihat hari ni? Semua sihat hari ni? Sihat. Ya, alhamdulillah. Ya. Okey. 2 dos vaksin cukup lengkap dah? Dah. Dah ya. So ready lah untuk nak masuk lepas cuti nantilah. So you minggu depan cuti seminggu, ada di Pavali dan 7 hari bulan tu saya rasa jadual ada kot you hari Ahad tu. Okay, kan? Awak pensyarah kelas Cik Azri dah bagi dah jadual untuk awak datang ke kelas tu. Bagi ke mana? Tak bagi lagi? Nanti minta Cik Azri ya, hari Ahad tu kena bagi. Biasa hari Ahad tu ada. So kalau ada, so kita akan buat kelas dekat dia punya jadual rasanya dalam bilik simulasi. So bilik simulasi tu dia besar sikit. So kita boleh buat penjarakan lah. Okay, kita memang kena ambil langkah berjaga-jaga, kena jaga SOP sebabnya dah banyak dah berlaku dekat institusi-institusi lain bila buat pembelajaran secara bersemuka ni memang risiko lah. Okay, di Politeknik memang ada kes. So Politeknik ni dia ada asrama, so bila ada kes memang dia kena tutup semua. Tutup semua, kena belajar online balik macam tu. Sebab kebanyakan institusi dia dah start dah 15 Oktober. Cuma Kolej Komiti Pasir Mas ni pihak pengurusan minta supaya kita buat selepas cuti semester. Kan? Okay. So insyaAllah hari ni kita nak sambung lagi perbincangan kita untuk aktiviti 3.6. Kemudian tu dah ada 9 soalan dan kalau tak ada masalah dekat 3.6 saya nak terus ke penilaian 2. Tapi tadi saya tengok Wani ada nombor 3 ya Wani. Maksudnya macam ni ya. Sekejap saya share dulu saya punya screen. Format buku tunai. Ada 2 lajur dan 3 lajur. Kalau 2 lajur macam ni ya kelas. Saya tunjuk. Format buku tunai saya share screen dulu. Tak ada lagi tu ke? Screen. Okay, boleh nampak screen saya? Boleh nampak tak screen? Buku tunai. Saya nak tunjuk yang ni lah buku tunai. Okay. So ini kita panggil buku tunai 3 lajur. 3 lajur tu merujuk kepada ni lajur ni. Ni 3 ni. Faham tak? Wani ke tanya tadi? 3 lajur. Dia ada lajur diskaun. Yang ini diskaun di beri. Yang ini diskaun diterima. Ini diskaun diterima. Yang merah tu diskaun diterima. Yang kuning ni diskaun diberi. Okey. So lajur yang kedua ialah tunai. Lajur yang ketiga ialah bank. Okey. So ada 3 lajur. Kalau buku tunai 2 lajur, dia tak ada lajur diskaun. Tak ada lajur diskaun. Boleh faham? Faham. Okey. So, saya nak recall balik. Kita recall balik untuk buku tunai. Okey. Yang sebelah kuning ni kita panggil debit ke kredit? Kuning tu debit ke kredit? Debit. Debit. Okay, so sebelah kuning tu ialah kita panggil sebelah debit. Manakala yang merah ini kita panggil sebelah apa? Kredit. Okay. Satu debit, satu lagi kredit. Saya nak pasang pen. Satu kredit.
dulu baru buka documents. Share. Apa tadi? Soal apa kelas? Buku tunai. 30. Section legend. Buku tunai. Format buku tunai. 30 apa kelas? Buku surat. Buku surat. Okey. So buku tunai 3 lajur, dia ada kolom diskaun, lajur diskaun, lajur tunai, lajur bank. Okay. So di sini kita panggil sebelah debit, yang sebelah kanan ni ialah sebelah kredit. Untuk lagi ni. Buku surat 4. Okey. Sorry Ini adalah kredit. Okey. So ingat lagi tak debit dengan kredit ni dia punya formula dia, catatan bergu dia. Untuk catatan bergu kita ada peraturan untuk habis dengan okay. Yang ini untuk aset dengan belanja ni debit dia apabila bertambah, kredit dia apabila berkurang. Ni peraturan dia. Manakala untuk liability, equity dan hasil, debit dia ialah berkurang, kredit dia yang bertambah. Boleh kelas? So dalam buku tunai ni, saya dah record ke belum ya? Belum. Dia record ni. Sekejap ni. Dalam buku tunai ni, tunai dan bank ni, tunai bank. Dia dalam kategori mana? Kategori A ke? Aset ke? Belanja ke? A. Aset dia aset. So dia punya peraturan yang ni. Bila aset itu bertambah, kita akan debitkan amount dia di sini. Dan kalaulah dia punya amount, dia punya aset itu berkurang, kita akan kreditkan amount dia di sebelah sini lah. Boleh? Okey. So untuk 3.6 ada apa lagi yang nak tanya selain daripada soalan 3? Semua dah tengok ke video jawapan tu? Ada yang tak faham ke? Tak ada. 3.6. Macam mana nak rekod? Okay. Kalau kita perhatikan sini, yang nombor ada 7, 8, ni 9 soalan kan? So buku tunai 2 lajur dan buku tunai lajur. Okey, nombor 4 tu boleh faham ke? Macam kenapa kita rekod macam ni? Buku tunai 3 lajur. Macam ni format tarikh dia, sama ada kita boleh straight tulis 1 hari bulan 4 2000 ataupun kita tulis tahun, lepas tu kita tulis tarikh dan bulan dia. So baki BB untuk tunai ada 650, untuk bank 5120. Saya dah terangkan ke baki BB ni apa? Dalam video tu saya dah terangkan baki BB ialah baki bawah-bawah, BB bawah-bawah, iaitu baki awal. Baki awal ni maksudnya baki pada 1 hari bulan lah. Okey. So maksudnya ni duit ada di tangan lah 650, manakala duit baki dekat bank ada 5120. Untuk nombor 5 tu maksud dia buku tunai 3 lajur juga. Kita ada baki overdraft. Overdraft tu bermaksud wang di bank adalah negatif. Bermaksud, okey. Maksud. Saya dah terangkan kan apa dia overdraft bank kan?
So dia adalah tanggungan kita. So perhatikan bila liability dia duduk di sebelah kredit lah. Yeah. Right. Kemudian untuk nombor 6 tu urus niaga apa? Nombor 6 urus niaga penerimaan wang. Bila penerimaan maksudnya duit masuk lah. Bila masuk peraturan dia bertambah lah. Bertambah maksudnya debit. Duit masuk debit, duit keluar kredit. So masuk pun ada dua jenis. Sama ada masuk ke bank ataupun masuk dekat tunai di tangan. So masuk dengan cash kita kena letak dekat kolom tunai lah. Apa yang perlu ditulis ni ialah ikutlah urus niaga dia apa. Yang pertama ni dia buat jualan, so dia dapat cash, so dia tu kita akan tulis jualan tunai. 20 hari bulan ni ialah dia terima dividen, so kita panggil dia hasil dividen. Manakala 22 hari bulan ni dia kutip hutang, so kita akan tulis nama penghutang lah. 28 hari bulan dia buat modal tambahan, dia pemilik dia tambah duit ke dalam perniagaan dia jadi modal. So secara tunai. Manakala untuk nombor 7 tu duit penerimaan juga tetapi terima cek. So bila terima cek kita letak dekat kolom bank. Jual secara tunai tapi terima cek. So maksudnya duit itu dia tak akan ada di tangan, akan ada di bank. Hasil komisen, dapat hasil komisen. So dengan cek, kutip hutang dengan syarikat kewangan. Bukan kutip hutang ni, buat pinjaman dengan syarikat kewangan kan. Okay. So duit bertambah dekat bank 10,000, modal tambahan yang pemilik buat masuk, terus masuk ke bank, so maksudnya kat bank lah yang bertambah. Okay. Untuk nombor 9 urus niaga duit keluar. Okay, duit keluar maksudnya kita akan record dekat sebelah kanan, sebelah kredit. Masuk dengan tunai dan untuk nombor 9 masuk pula keluar dengan tunai. Yang nombor 9 adalah keluar melalui cek lah. Kita keluarkan cek untuk bayar kelengkapan, kita bayar pembintang, kita buat ambilan wang tunai dan juga belanja utility. Bayar ni lah bil api delivery kan. Okay, so hopefully tak ada masalah dekat situ. So bolehkah saya teruskan untuk jawapan untuk kita nak tengok penilaian. Semua dah tengok soalan penilaian muka surat. Surat berapa kan? 46. Boleh saya teruskan? Ada nak tanya ke? Kalau nak tanya, tanya siap-siap. Tanya sekarang sebelum kita pergi lebih lanjut lah. So apabila you buat penilaian 2 ni, maksudnya you dah kena faham lah apa dia journal arm, journal jualan dan journal arm, journal khas dan buku tunai. Okay. So apa dia punya perbezaan dia ialah yang pertamanya ialah so kita ada tengok sikit. So sekarang ni kita tengok buku catatan pertama. Ini bab 3 ni. So apa dia buku catatan pertama? Buku catatan pertama tu ialah buku yang mula-mula kita rekodkan urus niaga kita. Urus niaga tu datang daripada mana? Daripada dokumen sumber. So dokumen sumber tu kita dah asing-asingkan ikut urus niaga dia. Okay. So setiap urus niaga tu dia akan pergi ke buku catatan pertama. So buku catatan pertama kita ada journal arm. Okay, ingat tak dalam journal arm ada berapa urus niaga? Ada berapa urus niaga? Journal arm. Yang pertama ialah rekod baki awal. Betul tak? Yang kedua apa? Kita revision sikit ni. Yang kedua apa? Journal arm. Ada 8 jenis urus niaga. Muka surat 31. Baki. Baki awal. Rekod baki. Yang kedua penutupan, maksudnya baki akhir. Okey. Awal. Baki. Baki awal. Okey. Kita ada rekod baki akhir, rekod baki awal. Yang ketiga apa? Urus niaga dia
Siapa boleh jawab? Dalam jurnal am ni, urus niaga yang kita nak rekod dalam dia. Beli Membeli atau dan menjual aset. Aset bukan Menjual. secara Kredit. okey. Maksudnya kalau kita secara tunai, kita terus rekod dalam buku tunai. Yang keempat, kalau kita buat ambilan barang niaga pun kita kena rekod dalam jurnal am. Okey. Lagi yang kelima, Pelarasan. pelarasan, ada masuk modal. Yang keenam, pelarasan. Okey, untuk pelarasan ni kita akan belajar dalam bab 5 ke bab 6. Okey. Yang ketujuh ialah betulkan kesilapan. Okey. Yang ke-8 ialah Bawa barang. So, ini 8 urus niaga dalam jurnal am. Okey. Yang mana yang ni nombor 8 ni jarang-jarang lah berlaku. Jadi memang in the case of kita dah nak tutup perniagaan tu, kita akan buat pembubaran. Bila nak buat pembubaran, kita akan ada catatan dalam jurnal am. Yang ketujuh pun pembetulan kesilapan ni, you tak belajar lah dalam asas. You akan belajar dalam, kalau you pergi dekat diploma perakaunan, you akan ada satu bab lah membetulkan kesilapan. Okay. Yang ni ada, pelarasan ada, tapi kita akan belajar dalam topik 5 kalau tak silap saya. Modal tambahan pun biasa kita berlaku, maksudnya pemilik perniagaan tu dia tambahkan duit dia sendiri ke dalam perniagaan. Ambilan barang niaga pun ada, kadang-kadang kita punya stok barang niaga kita tu kita nak ambil untuk kegunaan peribadi ataupun kegunaan keluarga kita. Okay, so kita buat ambilan barang niaga. So bila ada berlakunya ambilan barang niaga, kita akan rekod dalam jurnal am. So dokumen yang kita gunakan untuk ambilan barang niaga ni apa? Memo. Kita guna memo. Okay. Jual beli aset bekas masa secara kredit. Okay, jual beli aset bekas masa secara kredit pun biasa kita buat, iaitu kita pergi kedai, kita nak beli perabot contohnya, kita nak tambah perabot ke sofa ke dekat pejabat kita. So kita pergi beli dan kita tak bayar lagi. So kena ikut dalam jurnal am. Baki akhir bila kita dah habis satu tempoh, kita akan buat rekod dalam baki akhir. Baki awal ni apabila kita start tempoh yang baru, kita akan rekod baki awal. Okay. So jurnal yang kedua ialah jurnal khas. Cuma kita kena tahu jurnal khas kita ada jurnal jualan, kita ada jurnal ulangan, juga ada jurnal kelebihan, kita ada jurnal ulangan kelebihan. Okey, so 4 benda ni. Urus niaga dia. Urus niaga yang kita akan rekod dalam ni ialah apa? Urus niaga dia ialah untuk jurnal jualan, rekod jualan barang niaga secara Kredit. Kalau jurnal pulangan jualan, rekod pulangan. Pulangan apa? Barang niaga. Pulangan masuk ke pulangan keluar? Masuk. Masuk. Bila mula-mula kita jual. Bila kita jual, barang tu keluar. Bila barang tu keluar, barang tu rosak contohnya. Pelanggan pun kata, barang ni rosak, saya nak pulangkan balik. So barang tu masuk balik ke dalam perniagaan kita dah. Rekod pulangan masuk ataupun rekod pulangan jualan. Jurnal belian, rekod belian barang niaga secara kredit dan pulangan belian ialah rekod pulangan kedua. Boleh tak? Boleh faham tak? Maksud ini urus niaga yang untuk buku-buku yang berbeza. So satu lagi kita ada buku tunai. So buku tunai ni dia nak untuk nak rekod apa? Satu, kita nak rekod. Kalau jurnal khas ni satu buku untuk satu urus niaga saja. Okey. Jurnal pulangan untuk rekod pulangan. Jurnal belian itu rekod belian. Okey. Dan kredit. So kalau buku tunai, so yang pertama
kita tahu buku tunai ni ialah untuk merekod urus niaga yang melibatkan duit masuk ataupun duit keluar. So yang pertama ialah merekod penerimaan wang tunai. Satu lagi yang kedua, rekod penerimaan apa? Penerimaan cek. Dua. Dan yang ketiga ialah rekod pembayaran menggunakan wang tunai, duit keluar. Yang keempat, rekod pembayaran cek. Dan yang kelima ialah rekod diskaun diberi dan diskaun diberi. Sebab dia ada kolom yang ketiga tu, diskaun diterima dan diskaun diberi. Ni untuk buku tunai. So semua faham dah. So ini dia kita punya ringkasan yang kita belajar ni dalam buku catatan pertama awak. Boleh nampak tak gambaran dia, aturan dia tu? Kita ada jurnal am. Okey, kita ada jurnal am, kita ada jurnal khas, kita ada buku tunai. Cuma jurnal am tu satu je, jurnal am dia. Ingat tak format jurnal am? Jurnal am dia ada tarikh, butiran, folio, debit dan kredit. Jurnal khas dia ada tarikh, butiran, folio, sama ada nombor invoice ataupun nombor nota kredit dan jumlah. Buku tunai pula dia ada sebelah debit, sebelah kredit. Yang merah dengan yang kuning tadi tu, dan ada 3 lajur dekat sebelah debit, ada 3 lajur dekat sebelah kredit, iaitu tunai, bank dan juga diskaun. Boleh ya? So saya teruskan lah kita nak teruskan ke pembelajaran. Boleh sama-sama kita jawab tak? Kita jawab sama ada. Okay, nombor 1, penilaian 2. Nampak skrin saya? Kalau kecil sangat, tahu ya. Penilaian 2, muka surat 46 ya kelas. Akmal ada ke ni? Akmal ada? Fazrina ada? Ada. Ada now, right? Wani okey ke? Okey. Siapa lagi? Alif okey? Okey. Arami? Arami okey okey. So setakat ni cara yang saya guna tu buat kelas, buat record and then buat soalan, buat jawab dan saya bagi jawapan. Itu boleh ke cara macam tu? Kalau tak boleh follow, bagi tahu saya ya. Sebab you tak boleh miss. Kalau misalnya you miss satu chapter tu, you akan jadi lost dekat next class tu. Sebab dia bersambung-sambung. That's why saya minta you buat dulu. Okay, buat dulu. Saya record lah supaya senang awak nak rujuk ya. Fatin okey ya Fatin? Okey. Jawab soalan 1 Fatin. Muka surat 46 tu. Jawab soalan 1. Nombor 1. Semua urus niaga dicatatkan terlebih dahulu ke dalam buku catatan pertama sebelum direkod dalam ledger. Sebabnya daripada kitaran dia tu, dokumen sumber akan pergi ke buku catatan pertama dahulu, kemudian baru ledger. Balik lah buku catatan pertama. Nombor 2. Wani? Digunakan untuk merekod urus niaga yang melibatkan pengeluaran tunai masuk dan wang keluar. Apakah buku itu? Apa? Buku apa?
jawapannya? Oh, Fazlina ada masalah lain ya. Ada masalah lain ya Fazlina. So make sure you at the end of the class nanti bila saya dah upload link untuk rakaman ni, pergi tengok balik lah ya. Okey, siapa boleh jawab soalan nombor 2? Wani? Digunakan untuk mereka berniaga yang melibatkan pindahan wang tunai masuk dan wang tunai keluar. Buku apa? Kita ada 3 je. Buku jurnal A, jurnal khas ataupun buku tunai. Which one? Buku Nombor 2, muka surat 46. tunai. Tunai lah. Wang masuk, wang keluar, kita record dalam buku tunai. Maksudnya jika ada pergerakan wang masuk, wang keluar, buku tunai. Kalau misalnya kita beli barang niaga secara kredit, ada duit tunai ke yang terlibat? Beli barang niaga secara kredit. Kita pergi dekat pembekal, kita cakap dekat pembekal, saya nak ambil barang ni. Tapi hutang lah. Ada tak pergerakan duit masuk atau duit keluar? Tidak ada. So that one kita masuk dalam jurnal khas. Okay, jurnal belian. Boleh ya? 3. Usaha yang kerap berlaku seperti jualan kredit dan belian kredit akan direkodkan ke dalam apa? 10 minit lagi kita tukar link ya. Habiskan ini. Usaha yang kerap berlaku seperti jualan kredit dan belian kredit akan direkod ke dalam apa? Khas. Nota. Jurnal khas. Dia kata buku. Jurnal khas. Nak rekod di mana? Nak rekod dalam jurnal khas lah. Secara kredit iaitu jurnal belian dan jurnal jualan lah. Okay. Yang keempat, Sian Fazrina masuk keluar ni. Okay. Yang keempat, apabila peniaga menerima nota kredit daripada pemiutang, usaha ini akan rekodkan ke dalam apa benda tu? Nombor 4. Bila bisnes kita terima nota kredit daripada pemiutang. So, apakah urus niaga itu? Urus niaga itu akan direkod ke mana? Siapa boleh jawab? Akmal? Cuba. Bila perniagaan kita terima nota kredit daripada pembekal kita, daripada pemiutang. Jurnal belian. No, nota kalau belian kredit dan jualan kredit, kita tak guna nota kredit, kita guna invoice. Invoice ke ada 2, memo dengan belian. Bukan, invoice ada satu. Invoice ada invoice salinan dengan invoice asal. Okay, saya terangkan Sekejap. Oh, tak boleh ni. Tu boleh ni pula pen saya. Okay, macam ni macam ni. Ini business kita. At another side, pen. Okay. Ni perniagaan kita. Perniagaan kita ni. Kita ada pengutang. Kita ada pengutang. Dia boleh nampak tak ni skrin saya ni? Saya share balik. Sorry. Okay. This one. Ni business kita. Bila kita beli secara kredit, kita ada pengutang. Bila kita jual secara kredit, kita akan ada pengutang. Yang ni ialah liability kita. Yang ni ialah aset semasa kita. Ya faham? Dokumen pula. Okay, dokumen apa yang digunakan?
bila kita beli, okey, barang akan masuk. Betul tak? Barang masuk ke kita lah. Kita akan terima barang bersama dengan invoice. Dah faham? Siapa yang bagi invoice ni? Pembekal akan bagi invoice ni. Dia bagi barang, dia bagi invoice. Dalam invoice ni tulis apa? Dalam invoice ni dia akan tulis lah berapa RM jumlah yang perlu dibayar. Boleh faham? Another side, apabila kita jual kepada penghutang, kita jual kita punya pelanggan kita ni tak nak payah lagi. So apa yang akan berlaku ialah ini nak masuk apa tu? Apa yang akan berlaku ialah barang kita bagilah dekat dia dan kita bagi dengan invoice. Kita jual kat dia, kita yang sediakan invoice. Kita nak bagi tahu dia ada berapa RM yang perlu dibayar. Boleh faham? Soalan dia sekarang ialah yang mana invoice salinan, yang mana invoice asal? Yang kita terima ni asal ke salinan? Hak asal. Asal. Sebabnya penghutang dia dihantar barang, dia bagilah salinan asal tu kat kita. Yang kopi, carbon copy dia tu, salinan kedua, salinan ketiga tu dia simpanlah untuk account department dia, untuk file dia. Manakala yang ni dengan kita bagi asal dekat penghutang. So kita simpan salinan. Okey, maksudnya dokumen apa yang akan digunakan untuk urus niaga belian atau jualan secara kredit. Urus niaga dokumen apa? Dokumen dia ialah invoice. Bukan memo, bukan nota kredit. Dokumen apa? Dokumen invoice. Okey, dokumen apa? Invoice. Kena ingat. Invoice. Bukan nota kredit. Nota kredit ni bila pula berlaku? Apabila barang rosak, kita pulangkan. Apabila barang rosak, kita pun pulangkan balik. Yang ni barang rosak, kita pun dapat balik barang. Ni kita panggil pulangan masuk. Yang ni kita panggil pulangan keluar. Barang yang kita terima tu daripada pembekal, katakan rosak ke tersalah ke, kita hantar balik pada dia, keluar. Penghutang pula, bila dia terima barang kita dah hantar barang kat dia dengan invoice semua sekali. Barang tu rosak. Dia pun bagi tahu kita barang rosak, saya nak hantar balik. Pulangan masuk kepada kita. Ni bisnes kita. Kita nak buat account untuk bisnes kita ni. Pulangan masuk. So pulangan masuk ni, bila kita terima barang tu, kita pun akan bagilah dekat dia nota kredit. Kita akan bagi yang asal, kita akan dapat salinan. Ini pula, bila kita pulangkan barang, kita pula akan dapat nota kredit. Kedua lah. Ni invoice untuk urus niaga belian dan jualan. Manakala pulangan akan guna nota kredit. Boleh ke? That's why dalam jurnal tu, jurnal khas tu kan, jurnal belian, jurnal jualan, nombor invoice. Dia nak. Kalau ni, that's why masa kita buat aktiviti 3.5 tu, 3.4, 3.5 tu, kalau pulangan, nombor nota dia adalah nombor nota kredit. Nombor dia. Kalau jurnal jualan, nombor invoice. Itu je beza dia kan. Kalau pulangan, nota kredit. Kalau belian, nombor invoice. Boleh ke kelas? Faham tak? So
So, soalan nombor 4 tu dia kata apabila perniagaan menerima nota kredit. Menerima nota kredit. Mana tadi rajah saya tadi? Saya rajah tadi. Share. Mana yang saya contoh tadi? Apabila perniagaan kita menerima nota kredit. So, apa urus niaga dia? Mana nota kredit yang kita terima? Yang ni yang dekat sebelah bahagian pemerintah. Maksudnya pulangan keluar. Kita akan terima nota kredit daripada pemutang. Urus niaga ini akan direkod dalam jurnal apa? Jurnal apa? Dia faham tak ni? Kau tak nampak lagi? Nak bagi contoh lagi sekali. Jurnal apa kelas? Kita akan rekod dalam jurnal pulangan keluar atau kita panggil boleh ke tak boleh? Boleh tak ni? Jelas ke tak jelas? Nak saya terangkan lagi sekali? Tengok kat sini dah. Tengok kat sini dah. Jualan kredit. Dia ialah